Kerja kerajaan nak jadi usahawan. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Wahi Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada Greenmetric. So, Greenmetric ni apa? Greenmetric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Kalau you all nak sewa kereta, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmetric.com. Boleh buat tempahan kereta sewa dekat kita punya website. Alright. So, sebelum tu saya nak check. Dekat belakang saya ni saya punya office Greenmetric. Cuma office ni dah lama tutup. Sebab apa, saya pun dah tak ada pekerja. Tapi bisnes kereta sewa tu masih lagi berjalan lah. Kita mostly 100% online lah. Booking masuk, kita just pass dekat kita punya supplier lah. Alright. So, sebelum tu saya nak check, you all boleh dengar tak suara saya dengan jelas, video semua clear? Cuba komen sikit, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. So, pagi ni saya nak berkongsi lah pengalaman saya. Macam mana saya daripada seorang bekas pekerja kerajaan, bekas kaki tangan kerajaan, boleh berhenti kerja. Dan sampai sekarang saya buat bisnes lah full time. So saya rasa dekat luar sana ramai orang yang tak kisahlah dia kerja kerajaan ke, dia kerja swasta ke, dia nak ada kebebasan, dia nak ada freedom. Best ke jadi usahawan ni? Kan? Alright, so sebelum tu saya nak check, you all boleh mendengar tak suara saya dengan jelas, video semua clear? Saya tak nampak komen. Cuba komen. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Sambil saya berjalan ni kan. Kalau you all ada soalan nak tanya, tanya je. Alright. Lutfi, jelas. Okay, thank you Tuan Lutfi. Dan yang menonton ni, siapa lagi ni? Mahizun Syahi Budi. Oh, jelas. Alright, so you all ni yang menonton ni, duduk lokasi dekat mana? Sekarang ni sebenarnya saya buat dua bisnes lah. Satu bisnes kereta sewa masih lagi berjalan. Dan masa COVID tu, masa lockdown tu, saya jadi ejen kepada satu produk lah, SKV kan. So, saya punya ejen pun dah ramai, dalam 800 lebih. So, bisnes tu mostly auto running lah. So, hari-hari memang ada sale. Bolehlah dapat duit kan. Kelantan macam. Alright. You all kalau ada soalan nak tanya, tanya je. Dari Melaka, you all ni kerja apa ni? You all ni kerja apa? Kerja ke buat berniaga? Saya dulu kerja dekat universiti lah. Kerja sebagai macam mengajar lah, macam pensyarah. Tapi itulah masa saya bekerja tu, biasa lah orang kerja government kan. Hutang. Alah saya terciduk lah. Terciduk. Duit gaji tu habis bayar hutang je. Lepas tu memang tak boleh tidur malam lah. Kan, masa tu saya start kerja tahun 2005. Thank you yang join saya punya live ni. Masa tu saya start bekerja tahun 2005. Gaji masa tu tak sampai 2000 lah. Saya memang tak ada planning pun nak berniaga kan. Yelah dah kerja government kan. Kalau boleh saya nak kerja sampai pencen lah. Tapi itulah, saya start je kerja. Saya buat kesilapan tanpa saya sedar. Mula-mula saya beli motor. Lepas tu saya beli kereta. Lepas tu saya ada hutang kad kredit. Lepas tu saya buat ASB loan kan. Oh tolak ni. Memang duit tu balance tinggal RM100 je dalam akaun. Memang teruk gila lah. Siapa kat sini yang macam tu? Kan? Kerja, belajar tinggi-tinggi. Lepas tu kerja. Lepas tu duit gaji tu habis bayar hutang je. Siapa kat sini macam saya dulu? Kan, saya rasa ramai lah macam tu kan. Betul tak? Belajar dah tinggi kan. Kerja dah okey kan. Tapi duit gaji tak nampak. Bayar tu, bayar ni, habis kan. Lepas tu pening kepala lah. Saya masa tu tak boleh tidur malam lah tuan-tuan. Kebetulan masa tu pula saya baru kahwin. Saya ingat lepas kahwin tu, sebab apa isteri saya pun, dia kerja dekat universiti yang sama. Gaji kita orang lebih kurang je.
Saya ingat kahwin ni okey kot. Oh, sama je kan. Macam kita ni lelaki ada barang yang kita nak beli. Perempuan ni pun ada barang dia nak beli kan. Lah duit saya habis, duit dia pun habis kan. Betul tuan. So saya masa tu, ya Allah, memang stres gila lah. Saya pula bekerja dekat Bintulu, Sarawak. Saya orang Semenanjung tau, saya orang Kedah. Lepas tu tiap-tiap tahun memanglah nak kena balik raya kan. Every time nak balik raya memang duit tak ada lah. Paksa pakai kad kredit. Beli tiket flight pakai kad kredit kan. Lepas tu pergi mana-mana pun pakai kad kredit pun semua. Hutang pun makin lama makin bertambah. Gaji macam tu je kan. Gaji RM2,000 macam tu lah. Tiap-tiap tahun adalah naik RM50 kan. Oh, letih. Dan saya pun fikir apa benda aku nak buat ni. So mula-mula tu saya tak minat berniaga tuan-tuan. Saya rasa berniaga ni benda yang susah, benda yang berisiko kan. Saya pula jenis tak suka cari orang kan. So mula-mula tu apa yang saya buat adalah saya ingat kalau aku bekerja lebih kuat lagi, mungkin aku dapat allowance ke naik gaji apa semua kan. So saya pun cubalah bekerja lebih kuat lagi. So kalau macam ada kerja-kerja macam outstation ke, pergi mana-mana saya akan pergi. Kan. Kalau macam dekat universiti ni, dia ada macam kerja-kerja luar lah. Macam outstation lah. Kita pergi masuk hutan ke, kita pergi buat lawatan ke, kita pergi mana-mana, waktu cuti kita dapat allowance kan. So saya masa tu ada je kerja-kerja outstation ke, pergi lawatan pun saya akan pergi. Sebab apa? Saya nak allowance tu kan. Tapi masalahnya bila saya kira macam terlebih rajin. Hai Abang Wahid. Hai siapa ni Amir. Bila saya terlebih rajin. Lepas tu kawan-kawan saya yang bekerja tu, yang sama kerja tu, dia macam cemburu lah. Sebab apa? Yelah kita seorang-seorang je terlebih rajin. Dia orang ni pula, macam saya punya bos pun selalu puji saya. Tengok Wahid tu, rajin lah. Rajin pergi sana, pergi sini kan. Korang ni semua berkira, semua malas. Saya rajin tu sebab apa? Saya nak allowance je kan. Tapi bos saya selalu puji lah. Puji. Lepas tu kawan-kawan saya yang bekerja tu, dia orang macam cemburu lah. Macam tak puas hati lah. Asyik saya je kena puji, dia orang asyik kena condemn kan. So jadilah macam tak seronok lah kan. And then sampai satu tahap saya tak macam mana, difitnah apa semua kan. Makan rasuah lah apa semua. Saya pun pening kepala lah. Aku ni dah lah ada masalah kewangan. Aku bekerja lebih kuat ni, aku nak dapat allowance. Sekarang ni dah tambah pula masalah. Orang mengata lah pula apa semua, makan rasuah lah, itulah ini apa semua kan. Pening kepala. So saya pun masa tu agak down jugalah kan. Sebab apa? Macam kes tu dibawa dalam meeting. Saya tak ada dalam meeting tu. Lepas tu dalam meeting tu isi saya ada. So dalam meeting tu dia orang cakap, Wahid ni ada kita orang suspek lah, ada deal dengan kontraktor ni, kita suspek dia ada macam makan apa semua kan. So saya pun tak terlibat, tak tahu apa benda. Lepas tu tapi benda tu dibawa dalam meeting. Dalam meeting tu pula isi saya ada. Balik tu isi saya pun tanya lah, abang kenapa dia orang cakap abang ni makan ni. Saya pun tak tahu apa-apa kan. Lepas tu saya cakap, ini tak boleh jadi ni kan. So boleh menjatuhkan nama saya, memalukan isteri saya. Yelah, bayangkanlah kalau you sebagai seorang isteri, tiba-tiba orang mengata suami you dekat dalam meeting kan. Of course lah you malu, of course lah you marah kan. So saya pun tak boleh macam ni kan. So saya cakap kalau aku continue lagi ni, masak aku ni kan. So saya pun cuba kurangkan kerja-kerja. Kira macam tak payahlah nak rajin sangat kan. Alright, siapa kat sini yang bekerja pernah lalu benda tu? Kan? Kerja, lepas tu kena kutuk je kan. So saya pun saya kena fikir plan B lah. Macam mana nak selesaikan masalah kewangan yang saya hadapi. So macam kita ni kalau dekat agensi kerajaan, kalau kita terlebih rajin sangat pun problem juga kan? Betul tak? Siapa kat sini yang kerja government? Kalau kita malas sangat pun problem juga. Kalau rajin sangat pun problem juga.
So biasa-biasa je kan. Alright, so saya pun start slow down lah, slow down. And then saya pun fikir apa benda aku nak buat kan. Apa benda aku nak buat. And then masa saya bekerja tu, saya cakap-cakap rasa nak batuk. Okay, so lepas masa saya bekerja tu, saya dapat idea lah. Sebab apa, saya ada student lah. Student saya ni, saya nampak dia selalu datang office saya apa semua, borak-borak apa semua. And then dia orang ni minta nak pinjam kereta kan. Sebab apa, dia orang nak keluar beli barang lah apa semua kan. So dekat situ saya nampak, saya dapat idea untuk buat bisnes kereta sewa. Alright. So satu, saya nampak peluang tu bila student asyik nak pinjam kereta saya. Lepas tu saya macam ada ayah angkat saya, dia ni pun kerja pensyarah lah, pensyarah kontrak dekat universiti tu. So ayah angkat saya ni dia mencari kereta sewa. So dia ni pensyarah kontrak, dia kontrak dalam 2 tahun lah. So dia nak sewa kereta dekat company car rental mahal. So dia nak sewa kereta dalam 400-500 ringgit je sebulan. Kereta tu dia just nak guna untuk pergi kerja je. So, tapi memang susah lah nak dapat kereta macam tu kan. So, saya dapat idea, why not saya beli kereta, saya sewakan. Sama ada saya sewakan dekat ayah angkat saya ni, ataupun saya sewakan dekat student saya. So, saya pun bincang dengan isteri saya, dan isteri saya pun setuju. So, kita pun belilah kereta kancil 2 biji. Ini saya start tu tahun 2006 lah. Adakah ada lagi ke yang masih mendengar saya punya kisah ni? Senyap je semua ni. Kusyuk lah. Saya tak nampak komen. Cuba komen sikit. You all masih mendengar ke? Video semua clear? Alright. Tapi mata banyak ni. Mata banyak. Alright. Sambil-sambil tu saya nak minta izin. Saya nak iklan. Saya mencarilah sesiapa yang nak join saya sebagai usahawan SKV. Saya nak iklan sekejap. Saya mencari sesiapa yang nak join team saya, nak jana pendapatan. Kan? RM500 ke, RM1,000 ke, RM2,000 ke. Saya macam saya join SKV ni, tahun ni saya punya total sale dalam 12.1 juta lah. Daripada Januari sampai Ogos. Total sale saya dalam 12.1 juta. Saya punya commission dalam 350,000. Alright. Ada sedang dengar, ada layan abang sembang. Okey, kalau sesiapa yang nak join team saya, kan, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak join SKV. Modal untuk join SKV RM65.40 je. Nanti you dapat barang lah. So saya mencarilah sesiapa macam dalam keadaan sekarang ni kan. You nak tambah pendapatan kan, 500 ke RM1,000 kan. So saya nak tunjuk saya punya sale. Nak tengok tak saya punya sale pada tahun ni? Mana saya punya ni? Sekejap. Effect kot. Effect. Nak tengok tak saya punya sale pada tahun 2022? Sekejap saya cari. Favorite. Okey, ni saya punya sale lah. Jualan dan bonus 2022. Kan, daripada Januari sampai Ogos, total sale saya 12.1 juta tuan-tuan. Saya punya agent sekarang ni dah 886. Saya punya commission dalam 354,000 lah kan. Kan. So, memang saya relax je. Alright. Bagi sikit cara kita kerja ni macam mana. Okey, macam SKV ni, dia kalau you ada kemahiran menarik orang, memang boleh. SKV ni dia punya kunci dia adalah you, macam saya lah, saya guna produk. Lepas tu saya share. Kalau ada orang nak beli, saya jual lah. Kalau ada orang nak jadi ejen, saya daftarkan. So setiap kali ada orang jadi ejen bawah saya, diorang pun beli, diorang pun jual, saya pun dapat juga commission overriding. Produk apa? Okay, SKV ni
Dia sebenarnya dia punya core dia adalah ni. Kan, dia adalah produk kencing manis lah. Tapi sekarang ni SKV dia dah start tambah produk-produk dia. Sekejap saya off ni. Okey. So ni adalah dia punya core produk dia. Phytech. Phytech ni untuk kencing manis lah. Yang ni sebenarnya botol kosong ni saya campur sikit. Dia ni 500 ml. 500 ml. Lepas tu saya ambil 25 ml. Lepas tu saya campur air. Air sejuk lah. So yang ni kalau you kencing manis, you minum ni insya-Allah lah kencing manis you terkawal. Sedap gila. So kalau you tak ada kencing manis, kan, kalau you tak ada kencing manis, minuman ni dia bagi tenaga lah. Kan. Macam saya tak ada kencing manis. Tapi sekarang ni saya umur 40 lebih kan. Sebelum ni memang saya kurang stamina lah kan. Biasalah umur 40 kan. Tapi bila saya start minum ni, saya jarang jatuh sakit. So yang ni dia suplemen lah. So SKV juga dia ada banyak produk tau. Dia ada banyak produk. Saya tunjuk macam ni. Ini antara killer produk dia lah. Nutrell. Yang ni kalau siapa nak turunkan berat badan, nak kurus, kalau you minum ni lepas 8 jam memang you akan flush apa saja dalam you punya usus. Nak turunkan berat badan. Lepas tu dia ada juga kopi. Kopi 4 in 1. Kopi ni orang kencing manis pun boleh minum. Kan? Macam saya dulu saya suka minum teh tarik. Itu yang menyebabkan saya gemuk tu. Sekarang ni saya dah tak minum teh tarik. Saya minum kopi ni je. Kopi ni kalau you minum, you jadi kurang lapar. Kurang lapar. Kalau you nak tahu detail pasal produk tak apa, you WhatsApp je saya. Nanti saya bagi katalog. Alright, so saya mencarilah sesiapa yang nak jana pendapatan. Tak kisahlah RM500 sebulan ke, RM1,000 sebulan ke. Macam saya, alhamdulillah lah, sebulan saya punya average lah dalam RM40,000 lah saya punya commission. Sebab apa? Saya dah ramai agent bawah saya. Saya join ni baru je. Saya join pada tahun 2021. Masa COVID tengah teruk kan, masa bisnes saya jatuh, saya join, saya promote, saya buat live apa semua. Lepas tu alhamdulillah lah, tahun pertama saya dapat buat sale dalam 3.5 juta. And then bonus masa tu 250,000 lah. Alhamdulillah lah, dapat adalah juga income. Lepas tu tahun ni saya punya total sale, group sale lah, dalam 12 juta lebih. And then saya punya commission pun dah 350,000. Ada tak sesiapa yang nak jana pendapatan yang macam ni? Kan, berapa yang you nak? Berapa yang you nak? Kalau you bekerja lah, kadang setengah-setengah orang dia dapat 500 pun dah okey, kan? Macam mana nak join? WhatsApp saya. Klik dekat bio. Salah satu syarat perlu jadi ejen dulu baru boleh jual. Boleh jual tanpa jadi ejen. Kena daftar dulu. Kena daftar. Modal dia you dekat mana? Ya. Cakap-cakap tiba-tiba nak batuk pula. Okay. So you lokasi kat mana? Dia kalau you duduk dekat Semenanjung, modal dia RM65 40 sen je. You daftar, lepas tu you dapat barang. You dapat barang. Macam mana barang dia? Saya dah bawa ni. You daftar je, you dapat barang ni. Defend ni di vitamin lah. Kalau you biasa dengar dekat radio kan, ada macam vitamin partner yang Oren. Yang ni lah dia punya produk dia. So produk ni memang sangat bagus lah. Kalau siapa-siapa family dia ada masalah kesihatan, selalu sakit-sakit kan, selalu demam, ada kencing manis, ada masalah berat badan kan. Sebab apa? SKV ni dia adalah pengeluar suplemen kesihatan yang dia buat daripada bahan-bahan semula jadi. Dan produk dia memang selamat. Dia punya founder dia pun doktor. Macam isteri saya memang sebelum ni memang teruk lah. Isteri saya dengan dia tak cukup darahnya. Lepas tu dia ada asma. Lepas tu dia apa lagi ya? Tak cukup darah. Dia senggugut. Dia bila datang bulan je senggugut teruk lah. So macam pergi jumpa doktor lah. Doktor pun kata kena buat pembedahan lah.
buat pembedahan buang rahim. Sebab apa? Kira macam kalau dah buang rahim tu, dia tak ada lagi apa nak datang bulan, tak ada lagi pendarahan semua. So settle lah. So isteri saya ni dia dah, perut dia tu dah 3 kali kena operate. 2 kali melahirkan anak, and then ada sekali tu kena operate sebab dia punya usus tu pecah. Usus dia pecah sebab apa? Saya ingatlah dia makan ubat terlalu banyak lah. Alright. So dah 3 kali kena operate. And then bila doktor cakap nak kena operate lagi, nak buang rahim, terus dia trauma. So saya pun tak tahu nak buat macam mana kan. Lala saya pun mungkin Tuhan nak tunjuk, saya pun join SKV. Kita gunakan produk SKV. Macam isteri saya, dia ambil satu ni lah. Siapa kat sini yang ada anak perempuan ke, isteri ke yang ada senggugut? Macam isteri saya guna ni, reverse ni. Saya bagi ni lah, saya bagi reverse ni. Alhamdulillah senggugut dah tak ada dah. Kalau tak, isteri saya, dia kalau datang bulannya, dia akan makan painkiller bapak gila banyak. Yang itu yang usus dia tu sampai pecah. Kan dia makan ni, alhamdulillah dah tak ada senggugut. Lepas tu saya bagilah Phytech ni. Saya bagi Phytech ni. So macam dia ni memang lemah gila, tak ada darah, kurang darah apa semua kan. Alright. Okay, kena warning dah, tak boleh. Kena warning dah. Alright, tak apa. Kalau siapa-siapa yang berminat nak tahu, you boleh klik dekat saya punya bio lah. Tak boleh oh. Tak apa, sambung je cerita. Alright. So, sekarang ni alhamdulillah isteri saya dia punya senggugut pun dah tak ada. Lepas tu dia punya HB low, darah tak cukup pun dah okey. Lepas tu asma dia pun okey. Kalau batu hempedu, ada suplemen berkaitan. Batu hempedu ni, this one Phytech ni. Kan. Saya tak boleh nak tunjuk. Kalau saya tunjuk produk sekejap lagi, kena warning dengan TikTok kan. Tak apa, you WhatsApp je saya. You pergi dekat bio ataupun message saya. Nanti saya bagi detail lah. Alright. Dekat saya punya bio tu ada saya punya link WhatsApp. Alright. Defend tu yang viral menjadi immune meningkat melawan COVID. Betul. So defend ni dia bukan setakat melawan COVID. Sebenarnya macam isi saya ni, dia ada asma tau. Tiap-tiap bulan memang akan pergi klinik, kena nap kan. So tapi sejak dia gunakan defend tu, memang dia dah tak ada asma dah. Memang dia punya yang inhaler tu dah tak pakai dah. Lepas tu saya ada customer. Customer ni pun dia dah jadi agent kan. Dia dekat Perak. So dia kata dia ni darah tinggi sampai 200, badan dia memang gemuk gila lah. So dia kata doktor dah warning dah dia. Dia punya darah tinggi sampai 200 apa semua kan. So dia pun cuba cari apa semua, and then dia makan defend. Dia makan defend, dia kata darah tinggi dia tu dah normal dah. Kan. So defend ni dia bukan setakat untuk melawan COVID, dia juga membantu untuk asma, untuk darah tinggi apa semua kan. So kalau macam you makan defend ni hari-hari, so you jadi macam lebih sihat lah. You susah jatuh sakit. Untuk tekanan darah rendah okey tak? HB low lah. Tekanan darah rendah ni apa lah? Dia punca apa? Kalau macam isteri saya HB low, darah tak cukup. Kan, darah tak cukup, dia bantai ni lah. Kan, sebenarnya kita ni dia punca kita punya penyakit ni disebabkan kita punya gaya hidup, pemakanan apa semua. So kita tidak cukup suplemen. So macam pokok lah kan. Pokok kalau kita tanam dia, kita biar je, dia hidup. Tapi dia macam tu lah, dia terbantu kan. Tapi kalau kita jaga dia, kita bagi baja dia, insya-Allah pokok tu akan okey. Tapi kalau macam kena warning lah. Alright. So kalau macam kita ni, kita kalau tak makan suplemen apa-apa pun okey kan. Tapi kalau kita ada suplemen, insya-Allah lah kita kesihatan kita tu lebih baik, kita susah jatuh sakit. So you kena amalkan gaya hidup yang sihat, you kena makan makanan yang sihat dan you kena ambil suplemen lah
untuk make sure you punya badan tu sihat. Okey, sambung cerita tadi. Kerja kerajaan, macam mana nak jadi usahawan kan. Alright, kalau you berminat apa semua, you boleh WhatsApp saya. Okay, so satu lagi. So saya pun start lah buat bisnes kereta sewa. Saya beli kereta 2 biji, and then saya sewakan kan. So masa saya start tu tuan-tuan, saya target lah, kalau lah saya boleh dapat RM300 sebulan, masa tu tahun 2006 lah. Kalau lah saya boleh dapat RM300 sebulan, saya dah bersyukur dah. Kan? Alright. So, alhamdulillah saya beli kereta 2 biji. Lepas tu saya sewakan. Memang dapat RM300. Sebab apa? Sebiji kereta tu sebulan saya boleh sewakan dalam RM1,000 lah. Sebiji kereta 500 macam tu, dia punya income. Lepas tu saya bayar loan bank dalam 400 lebih lah. So tolak, dapatlah bersih RM300 kan. Alright. So saya seronok lah. Sebab apa? Duit RM300 tu saya just nak beli barang dapur je. So setengah-setengah orang kalau dia dapat RM300 tu, pada dia dah besar dah. Tapi sekarang ni tak tahulah RM300 tu cukup ke tidak. Itu cerita tahun 2006. So you all kalau dapat extra RM300, sekarang ni cukup tak untuk belanja? Kan? Tapi dululah tahun 2006, kalau dapat RM300, InsyaAllah lah, boleh lah beli sayur, beli barang-barang makan kan. Kita masak sendirilah. Alright. So dekat sini, kalau sesiapa yang bekerja apa semua, berapakah pendapatan tambahan yang you rasa cukup? Kan? Macam saya dulu, RM300 tu alhamdulillah lah, boleh lah kan. Tapi tu tahun 2006, sekarang ni tahun 2022. Kalau you nak buat bisnes, berapa pendapatan tambahan yang you nak? Minimum lah, yang cukup. Kan? Dia bukannya nak kaya pun, tapi at least tak pening kepala lah. Cuba komen sikit. Alright. So kalau you nak 500, saya ada ejen dekat Ipoh. Dia ni kerja government tau. Dia kerja government. SUK dia kata. Gaji dia RM3,000. Lepas tu dia pun memang ada darah tinggi. Dia guna produk. Lepas tu dia share dekat kawan-kawan dia. Dia share. So sale dia tak banyak. Tapi dia kata sebulan lah dia punya commission tu dalam 500, 600, 700 kan. So dia santai-santai lah. Dia kata duit tu memang dia guna untuk pergi melancong. Itu dia kata dia pergi Mabul kan. Pulau Mabul. Lepas tu baru ni dia kata nak pergi Hat Nyai kan. So dia ni gunakan duit bonus SKB tu untuk pergi melancong. Lepas tu dia kata itu anak dia nak masuk asrama, dia beli barang-barang anak dia pakai duit SKB. Alright, sama tak ada orang komen pun. Ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Alright, so sambung cerita. And then saya pun sewa lah, sewa. Masa saya start sewa tu tahun 2006. So student dekat tempat saya mengajar tu ramai tau, dekat 5,000 orang. So macam kereta tu confirm lah tak cukup. Kereta 2 biji je. Lepas tu yang sebiji tu memang ayah angkat saya sewa bulan. So tinggal sebiji je. So macam budak-budak ni customer ada lebih kurang 5,000 orang. Kereta ada sebiji je. So kereta tu memang hari-hari jalan. Memang setiap hari ada waiting list. Ada orang nak sewa kan. And then saya pula nak beli kereta lagi, nak tambah kereta dah tak boleh. Sebab apa? Masa saya nak beli kereta tu memang bank tak lepas. So saya pun macam mana ni? Permintaan banyak. Kereta tak cukup. Nak beli kereta, kalau nak apply loan, memang dah tak boleh dah. Kan? So bila kita buat bisnes ni tuan-tuan, kita akan ada banyak halangan. Kita akan ada banyak kekangan. Tak cukup modal, tak cukup kereta, tak cukup tu. Banyak benda yang kita tak ada. So itulah yang menjadi halangan kepada ramai orang. So macam saya banyaklah orang okay. So banyaklah orang mesej saya kan. Dia nak buat bisnes kereta sewa. Lepas tu dia bagi macam, saya nak buat bisnes kereta sewa tau Wahid, tapi saya tak ada kereta.
Nak buat bisnes kereta sewa Tuan Wahid tapi saya tak ada ilmu. Saya nak buat bisnes kereta sewa Tuan Wahid tapi saya tak ada banyak benda dia tak ada. Kan? So you kena ubah you punya mentality tu. Kalau you nak jadi usahawan, you kena kreatif, you kena bijak. So you kena, kalau seorang usahawan yang bagus ni, dia boleh create something from nothing. Kalau you macam usahawan ni, you bagi batu pun you boleh jual. Kan? Dia sampai macam tu. So macam saya tu, saya bukannya dilahirkan sebagai usahawan, tapi keinginan nak berjaya tu, keinginan nak buat duit tu, keinginan nak keluar daripada masalah kewangan tu sangat besar, sangat tinggi. So saya tak peduli. So masa tu kereta tak cukup. Saya nak tambah kereta. Nak beli kereta saya dah tak boleh. Kan? So saya fikir, saya dapat idea. Why not saya ambil kereta orang? Saya ambil kereta orang, saya sewakan. Mula-mula tu saya ambil kereta kawan-kawan saya. Dekat universiti adalah kawan-kawan saya, pembantu makmal lah, pensyarah lah, apa semua, pegawai perpustakaan lah. Diorang ni ada kereta kan. So saya pun tanya diorang, korang nak tak sewakan kereta korang ni kan? So diorang, daripada kereta tu tak ada apa-apa, baik dia sewa. Dapat juga duit kan? So saya pun ambil lah kereta diorang ni, sewakan. Tapi diorang ni pun lebih kurang macam saya lah. Kereta mungkin ada sebiji kan. So kereta tu lah diorang nak guna apa semua. So agak susah jugalah untuk saya ambil kereta diorang tu. Tapi kadang-kadang dapat lah juga kan. Okay, so saya pun cari. And then sampailah saya terjumpa ada seorang toke kereta sewa. Toke Cina. Nama dia Desmond kan. So saya pun contact dia kan. Contact dia kata, saya cakap, Toke, bos, saya ada buat bisnes kereta sewa. Saya sewa kereta dekat student lah. Lepas tu, kereta saya ada 2 biji je. Customer saya ramai, memang kereta tak cukup. Boleh tak macam kita JV ke macam mana kan? So saya ambil kereta bos, saya sewakan, saya makan commission sikit lah. And then bos ambil lah balance tu. So yang Desmond ni pun, saya memang tak pernah kenal dia, memang tak pernah jumpa dia. Lepas tu dia pun, okay macam ni lah, saya try lah. Saya try, dia bagi saya sebiji kereta kan. So saya pun ambil lah kereta sebiji. Masa tu Proton Iswara. Proton Iswara kan. Saya ambil kereta dia sebiji. And then saya sewakan. Lepas minggu, saya call lagi Desmond. Desmond, you ada lagi tak kereta? Kereta ni tak cukup lah kan. So yang Desmond ni pula, dia tengok lah sale dia seminggu tu. Dia kata boleh tahan. Seminggu dia boleh dapat dalam dekat 300. And then Desmond ni, kereta-kereta yang dia bagi kat saya tu, kereta yang dah tak ada hutang. Dia macam, Desmond ni pun dia buat kereta sewa. And then tapi dia sewa kereta dekat company. Dia bagi dekat company tu, sewa 3 tahun. Company tu bayarlah bulan-bulan. Lepas 3 tahun, company tu akan hantar balik kereta tu. Dia akan ganti kereta baru. Okay. So kereta dia tu memang dah untung, dah tak ada hutang. So dia biar je kat rumah kan. Kalau ada orang nak beli, dia jual. Kalau tak ada, dia biar je kan. Sebab apa? Dia dah untung dah. Morning. So, bila Desmond tengok dia punya sale tu, seminggu dia boleh dapat 300. Kalau sebulan dia boleh dapat 1000 lebih kan. So, daripada kereta dia tu parking je kat rumah, baik dia bagi kat saya. Lepas tu dia pun bagi lagi. Dia hantar lagi 6 biji. Total Desmond bagi kat saya 7 biji lah. 7 biji kereta. And then saya tak payah bayar apa-apa. Alright. So saya tak payah bayar apa-apa. So saya dah ada 2 biji kereta saya sendiri. Lepas tu Desmond bagi saya 7 biji. So dekat sini tuan-tuan, bila you nak jadi usahawan, you kena pandai menggunakan resources orang. You kena pandai you tak ada modal, you gunakan modal bank ke, modal pinjam duit kawan ke kan, pinjam duit family ke. Kalau you tak ada kereta, and then you tak mampu nak beli kereta, you ambil lah kereta orang. Kan, JV lah dengan orang lain. So you dapat commission kan. Macam tu. Waalaikumsalam. So banyak orang dia nak berniaga, dia saya tak ada modal, saya tak ada kereta, saya tak ada tu, tak ada ni. Dia fokus benda yang dia tak ada. Kan? Lepas tu sampai kesudah dia tak start. So sebenarnya you jangan fokus benda yang you tak ada. You fokus apa benda yang you boleh buat. So bila saya dapat kereta tu daripada Desmond 7 biji, lepas tu kereta saya 2 biji. And then dekat sinilah magic happen.
asalnya saya buat bisnes kereta sewa tu, saya nak saya nak extra income je RM300 kan. Lepas tu bila kereta tu bertambah kan, kereta tu bertambah and then saya punya kira macam profit daripada kereta sewa tu dengan komisen semua, kira macam sebulan saya boleh dapat dalam 2,000 tuan-tuan. Desmond tu buat bisnes kereta lagi, dia masih lagi dah tua dah. Baru ni saya jumpa dia masih lagi. Dia ni memang dah lama dah, dia dah berpuluh-puluh tahun dah buat kereta sewa. Kan? Tapi dia banyak sewa kereta dekat company. Kan? Lepas tu dia ada kedai golf lah, dia ada kedai jual raket kan. Desmond ni dia suka main badminton. Umur dah masa saya jumpa tu 60 lah. Dah tua dah kan. So dia yang tolong saya lah. Alright. Hari tu pun saya jumpa dia pun baru buat pembedahan lah. Dia ada masalah jantung kan. Tapi okey lah, alhamdulillah sihat. Desmond ni anak dia semua perempuan. Semua anak dia tak minat nak continue dia punya bisnes. Alright, so sambung cerita. So masa bila saya buat bisnes kereta sewa tu, saya punya commission tu, keuntungan daripada kereta sewa tu dah sama macam gaji saya. Gaji saya masa tu dekat dalam 2,000. Lepas tu saya punya income daripada bisnes kereta sewa tu pun 2,000. So duit gaji saya tu memang tak boleh nak buat apa lah. Memang bayar hutang lah. Bayar hutang motor, bayar hutang kereta, bayar hutang kad kredit kan. So habis macam tu je. Tapi saya ada extra income RM2,000 daripada kereta sewa. So duit tu lah saya guna untuk makan, belanja isteri, menyimpan sikit pun semua kan. And then bila saya sampai ke that level tuan-tuan, saya punya kehidupan tu berubah. Okay. So macam kita pun hati pun tenang kan. Macam dulu selalu bergaduh dengan isteri kan, duit tak cukup kan. Lepas tu bila dah ada income ni, memang tak bergaduh lah, memang seronok lah, happy kan. So bila kita kurang bergaduh, suami isteri ni, dia rezeki tu dia jadi lagi mudah. Kan. So that's why you all ni, kalau you nak keluar daripada masalah hutang, masalah segala benda ni kan, so you kena usaha cari buat satu bisnes, dan bisnes tu kalau boleh sampai ke level yang bersamaan dengan gaji you. So kalau you sampai ke that point, insyaAllah lah kehidupan you akan berubah. Kan. So berapakah gaji you sekarang ni? Kalau macam saya dulu, gaji saya 2,000 kan. So saya kena banner satu bisnes yang every month bisnes tu boleh bagi duit dekat saya RM2,000. RM2,000. So duit gaji tu kita guna untuk bayar hutang lah kan. Tapi kita guna duit bisnes tu untuk belanja. Bukannya nak enjoy pun. Belanja kan. So 2006 saya start. 2007 saya dihalau daripada universiti. So biasalah dalam bisnes ni mesti ada orang tak suka kita kan. So 2007 saya kena halau daripada universiti. Nak tahu cerita tak macam mana saya boleh kena halau? Kan. So bisnes ni mencabar lah. Mencabar. Ya. Ada tak nak tahu cerita macam mana kenapa saya kena halau daripada universiti? Tahun 2007 baru je nak start bisnes kan. Tahun 2007 dah kena halau dah daripada universiti kan. Aku baru je nak naik kan. So macam masa saya buat bisnes kereta sewa tu, so saya duduk dekat quarters universiti tau, quarters. So macam dekat quarters tu memang banyak parking lah kan. So bila saya buat bisnes kereta sewa, memang banyak lah kereta-kereta saya parking dekat quarters tu. Tapi quarters tu parking kosong je. Sebab apa? Kebanyakan pekerja kat situ, diorang ni pun tak ada kereta. Diorang pergi kerja, sama ada diorang tumpang kawan ataupun diorang jalan kaki. Dekat je. Quarters dengan pejabat tu dekat je. So parking tu memang banyak kosong. So saya gunalah tempat parking tu untuk letak kereta sewa. Entah macam mana. Ada orang komplain lah. Ada orang komplain. Dia cakap saya ni macam mengganggu kan. Padahal tak ada apa pun kan. Lepas tu saya kena panggil lah dengan saya punya bos kan. So bos saya pun panggil pun semua. Dia kata, Wahid, tak boleh you buat bisnes ni kan. Sebab apa? You ni kerja government kan. You kerja government. Lepas tu you berniaga, you sewa kereta dekat student. Kalau jadi apa-apa pun semua kan. So nanti mak bapak dia orang tengok-tengok yang buat kereta sewa tu,
yang buat kereta sewa tu you kan. So macam tak seronok lah kan. So kalau you nak buat boleh Wahid. Bos saya. Kalau you nak buat boleh tapi you buat kat luar, jangan buat kat dalam. Tak sihat lagi ke tuan Wahid? Masih lagi batuk tapi dah okey lah. Dah okey dah. Itu memang batuk langsung tak boleh cakap. Alright. So itulah saya kena halau secara terhormat. Kan? So saya pun fikir-fikir tak apalah, keluarlah je daripada universiti, saya sewa rumah dekat luar kan. Sewa rumah tu nak pindah tu saya macam bila kita duduk dekat kuartus universiti, semua dia orang bagi lah. Peti sejuk, TV, katil, tilam, semua universiti bagi. Bila kena halau tu saya sebatang kara, langsung tak ada apa-apa. Sewa rumah kosong kan. Langsir tak ada, tilam tak ada, almari tak ada, kan, TV tak ada, semua benda tak ada. Ya Allah, memang seksa gila. Memang seksa. Kita pula baru berniaga, baru nak naik kan. Tapi tak apalah. Masa tu tuan-tuan, saya nak beli perabot semua saya tak mampu tuan-tuan. Memang tak ada duit. Duit memanglah ada duit kereta sewa kan, tapi memang cukup-cukup untuk makan je. So apa yang saya buat, saya kutip lah. Saya kutip kayu-kayu kan. Kayu-kayu yang orang buang, kayu-kayu buruk. Lepas tu kadang-kadang universiti tempat saya bekerja tu, diorang ada beli barang dah. So macam ada pelet-pelet lah. Pelet-pelet tu yang diorang buang. So kalau saya nampak ada pelet-pelet tu, saya akan jumpa driver lori tu, saya bayar dia. So saya suruh hantar kayu-kayu buruk tu ke rumah saya. So kayu-kayu buruk tu saya pecah-pecahkan, saya relaikan, and then saya buat almari, saya buat meja kan. So itulah perjalanan saya. Kan? Nak beli perabot, nak beli meja tak ada duit tuan-tuan. Kan? Saya buat almari, kira macam buat almari sendiri. Kan, gantung, simple, very simple je lah. Lepas tu saya buat meja TV kan. Saya buat meja untuk bekerja kan. Semua buat sendiri. Memang tak mampu nak beli. Saya sewa rumah tu dekat luar RM800 sebulan. Sewa rumah RM800 sebulan. Kosong, tak ada apa-apa. Alright. Tapi rumah tu besar lah. Sebab apa saya nak parking kereta banyak kan. Saya sewa rumah macam semi-D lah. Tapi dia halaman je besar kan. Tapi dekat belakang tu dia rumput. Kereta nak masuk ke belakang tak boleh. Sebab apa? Kalau hujan memang belecak lah. Kan? Macam mana tu boleh almari sendiri? Alah, saya buat simple je macam kayu kan. So saya dia tak adalah almari komplit. So saya macam buat para. Lepas tu letak kayu, gantung je. Dia macam papan je lah. Macam ni dinding kan, dinding. Lepas tu saya letak papan, lepas tu gantung kan. So saya buat macam tu lah. Meja pun saya ambil lah pelet-pelet yang orang buang pun semua, kutip-kutip kayu pun semua, saya buat meja sendiri lah kan. Even dekat saya punya office pun, saya meja-meja saya buat sendiri. Saya ingat saya ada gambar dia. Sekejap saya cari. Nak tengok tak office saya? Office kereta sewa saya. Effect kot. Ya, saya cari. Ni kot. Saya cari gambar jap. Gambar lama. Ni kot. Ni. Saya buat almari macam ni. Carilah plywood kan. Ni office saya kereta sewa. Kan. So meja tu semua meja kayu terpakai, kayu orang buang. Nampak tak? Kan? Betapa struggle-nya tuan-tuan. Kan? So you all, kalau you tak ada apa-apa, jangan risau. You just fight je. You jangan fokus pada benda yang you tak ada. You fokus benda apa yang you boleh buat. Kan? So creativity keluar bila terdesak. Saya dah kena halau. Dulu masuk kerja je, saya start kerja tahun 2005, memang semua universiti bagi. Dengan tilam, dengan almari, dengan peti sejuk, TV, sofa, semua universiti bagi. Tahun 2007 saya kena halau. Memang sehelai sepinggang, langsung tak ada apa-apa. Tapi itu bukan penghalang pada saya untuk saya bangkit balik. Alright. So you all pun, bila orang uji, bila datang ujian tu, you jangan give up. You jangan salahkan orang. You fight je kan. So saya pun dengan kosongnya masa tu tuan-tuan, saya nak beli tilam, tak ada duit.
tak ada duit nak beli tilam. Tilam mahal. Apa yang saya buat adalah saya beli tilam angin. Saya dengan isteri saya tidur atas tilam angin. Murahnya masa tu, tilam 100 lebih kan. Tidur atas tilam angin. Sebulan, 2 bulan, lepas tu tilam tu bocor. Alah, terpaksa jugalah beli tilam betul kan. Kan. Alright. So, saya pun buat bisnes kereta sewa. And then, start tahun 2008 lah. 2008, saya start dapat. Asalnya saya buat bisnes kereta sewa tu dekat student tau. Dekat student. Lepas tu tahun 2008 saya start dapat customer orang luar. Masa tu berapa lama dah kahwin? Saya kahwin tahun 2005, hujung tahun. 2005 saya kena halau, maknanya 2006 lah. Saya kahwin tu hujung tahun, 2006, 7, 8. 3 tahun dah. 3 tahun dah kahwin kan. Kena halau. Alright. Sekejap sama mana. Terbaiklah buat office sendiri kan. Tak payah, kita tak payah nak tunggu semua benda ada. Tak payah nak tunggu semua ada baru kita nak start. Start je dengan apa yang ada kan. Kan. Nak buat kereta sewa ni tuan-tuan, you tak perlu ada kereta pun. Kan banyak orang, Tauhid saya nak buat kereta sewa tapi saya tak ada kereta. Lah kenapa? Kan. Kau promote je lah, buat marketing, buat iklan pun semua. Kalau ada orang nak sewa kereta, you carilah siapa-siapa yang buat kereta sewa. Ambil kereta dia, makan komisen kan. Cerita sikit jatuh bangun, masa nak jadi jutawan. Boleh ni, kalau saya cerita ni boleh menangis ni. Ada ke nak tahu? Alright, nanti saya cerita zaman kejatuhan saya dan zaman saya bangkit balik. Kan. Memang 2008 saya start dapat customer luar. Lepas tu saya dapat company. 2009 saya ada lebih kurang dalam 20 biji kereta. Tapi kereta tu kebanyakan bukan kereta saya. Kereta macam kawan-kawan saya beli, adik ipar saya beli, makcik-makcik sebelah sisi saya beli kan. So saya tolong manage je. Saya masa tu tahun 2009 saya nak beli kereta memang bank reject. Memang apply je bank reject. Sebab apa? Saya tak tahu cara macam mana nak apply loan. So bila nak apply loan, saya bagi slip gaji. Slip gaji kan. Bila bagi slip gaji, memang bank tengok gaji saya tak besar, hutang pula banyak, memang bank reject. Lepas tu sampailah saya jumpa satu cara macam mana kita nak tipu bank. Macam mana nak tipu bank. Nak tahu tak cara macam mana? Daripada cara tu saya dapat beli kereta lebih kurang dalam 30 biji. Kan. You know, ni mesti baru join. Alright, baru join. Alright. So, make sure you follow saya. Kalau nak join team saya pun boleh, nak belajar dengan saya pun boleh. Alright. So, ada sekali tu saya nak beli van tu. Lepas tu saya apply loan dekat RHB. Lepas tu loan tu kira macam lama tunggu, 2 minggu. Lepas tu last tak lulus loan tu. Saya pun bengang gila lah. Masa tu tahun 2009 macam tu lah. So saya pun pergi bank. Saya jumpa dia punya manager kan. Saya cakap tuan, saya mampu beli kereta ni, saya boleh bayar apa semua kan. Kenapa loan saya tak approve? So manager bank cakap, sabar. Kalau nak ikutkan daripada slip gaji tuan ni, tak lepas ni. Sebab apa? Kita tolak dengan hutang pun semua, memang tak lepas. Nak beli van kan. So saya cakap, tuan, saya ada berniaga. Saya ada buat kereta sewa. Memang saya boleh bayar. Tapi masa tu kesilapan saya tak bagi statement income saya daripada kereta sewa tu. Yelah, macam salesman kereta kan. Bila kita nak beli kereta, dia suruh kita bagi slip gaji. Memang itu je lah yang kita bagi. Rupa-rupanya bila you berniaga, you kena make sure duit tu masuk dalam akaun lain. Akaun macam kalau you ada company, you buka lah. And then biarlah duit tu masuk dalam akaun company kan. So manager bank cakap, okay, kalau you cakap you berniaga, apa bukti dia? Kan? Biasa bank akan minta lah profit and loss bla bla apa semua kan. So saya cakap, saya profit and loss memang tak ada lah. Tapi duit bisnes kereta sewa memang masuk dalam akaun
account current account. Tak apa, you bagi je you punya statement kan. So saya pun kebetulan memang bawa, saya bagi kat dia. So manager bank tu dia terkejut, banyak juga duit ni masuk kan. Sebab apa? Masa tu tuan-tuan, saya punya duit masuk dalam tu, duit kereta sewa kan, dalam RM15,000, RM30,000 sebulan kan. RM15,000, RM30,000 sebulan. So yang manager bank tu cakap, tak apa Tuan Wahid balik dulu, nanti kita update. So petang tu manager bank tu call, Tuan Wahid, you punya loan approve. Ya Allah kata, selama ni aku dah apply loan memang reject. Puncanya aku bagi slip gaji. Kan, bila saya bagi je statement current account tu, memang apply pagi petang lulus. Kan. Tuan Wahid ni isi orang yang hebat dan jutawan dalam SKB. Doakan untuk Kak Rozi je tuan. Saya doakan Kak Rozi jadi jutawan. InsyaAllah jutawan. Kaya dah berjaya, boleh bantu ramai orang. Okay, saya doakan siapa yang menonton saya punya live ni, siapa yang share, siapa yang komen, InsyaAllah lah jadi jutawan, berjaya, boleh bantu ramai orang kan. Kan? Amin. Bang, sambung lagi. Boleh. So, bila you berniaga, make sure you daftar SSM. You buka account, make sure duit bisnes tu masuk dalam current account. Dia untung tu belakang kira. Yang penting cash flow tu, duit masuk. So bank tu memang dia macam mata dia terbeliak lah bila tengok duit masuk kan. So masa tu tak adalah banyak mana kan. Dalam sebulan dalam RM15,000. Tapi daripada situ saya apply loan kereta kan. Beli kereta, pagi apply petang lulus. So saya start beli kereta. Bila saya start beli kereta saya bertambah. And then saya punya income tu bertambah. Lepas tu bila sampai satu tahap saya punya duit masuk dalam account bank, sebulan tak kurang RM100,000. Memang bank melompat-lompat nak bagi loan kan. Kan? So that's why pada tahun 2010 saya ada 30 biji kereta yang saya beli sendiri. Saya beli sendiri atas nama isi saya, atas nama company kan. Lepas tu saya ada 40 biji kereta yang saya pajak. Saya ambil, saya tolong manage. So tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta tuan-tuan. Lama tak nampak abang live. So saya hari tu ni demam, batuk, hilang suara. Belum lagi bonus SKB lagi. Okay. Alright. So apa lagi ya? Okay. And then tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta lah. 40 biji kereta pajak, 30 biji kereta saya. Masa tu, you bayangkan, sebiji kereta sewa paling sikit RM1,500. RM1,500 kali dengan 70 biji, sebulan saya punya income tak kurang RM100,000 kan. And then kereta sewa ni, dia punya profit margin 30%. So sebulan saya punya net profit kan, dalam RM30,000. RM30,000, RM40,000 kan. Kan? Alhamdulillah. So memang hidup saya mewah masa tu kan. Itu cerita tahun 2010. 2011, and then 2011 saya start buka cawangan lah. Sebab apa, customer makin ramai. Satu lagi saya nak pesan. Bila you buat bisnes, you jangan tukar-tukar bisnes tau. You buat bisnes, satu bisnes, make sure you jadi jutawan. Banyak orang, dia buat bisnes, lepas tu tak berjaya, dia tukar. So 10 tahun dia buat benda macam tu, sampai kesudah lah dia tak akan jadi jutawan. Kan? Cover. Penjawat orang boleh buka syarikat ke Encik Wahid, contoh SSM? Boleh kalau you minta kebenaran daripada you punya majikan. Kan? Boleh je. Tapi sebenarnya saya share sikit rahsia. Sebenarnya kalau you kerja government, kalau you tidak dibenarkan membuka SSM, tak ada masalah. You just buka personal current account. So personal current account tu pun boleh digunakan untuk apply loan. Kan? So macam you kerja government, lepas tu you mohon dekat you punya boss you tak bagi kan. Tak apa, tak ada masalah. You just pergi je bank, you cakap you nak buka personal current account. Boleh. Personal current account tak ada masalah sebab apa, dia bukan company. So duit business you masuk dalam tu. Itu yang saya buat. Lepas tu bila you nak apply loan, you bagi slip gaji you, slip gaji yang you kerja government kan. Lepas tu you bagi
statement current account, personal current account. Memang valid. Sebab apa you boleh cakap dekat bank, saya kerja government, saya tak boleh buka company. Kan? Lepas tu, tapi saya ada buat bisnes lah, buat kereta sewa ke, rumah sewa apa semua. So duit ni saya masuk dekat sini. So benda tu boleh pakai. Benda tu boleh pakai. Kan? Sekejap ah. Kereta sewa memang insurans lah, tapi kena ada ilmu. Boleh ke jadi jutawan business agent? Boleh. Boleh. Saya you tak tengok saya tunjuk saya punya bonus saya tahun ni. Jangan saya cari. Nak tengok tak bonus saya pada tahun 2022? Ni saya punya sale. Jualan dan bonus tahun 2022. Kan? Total sale saya daripada Januari sampai Ogos 12 juta tuan-tuan. Ejen bawah saya 886 orang. Saya punya commission lah, bonus ni profit saya 354,000. Kan? Alright. So boleh. Ni nampak tak saya punya ni. Tapi you kena rajin lah, jangan malu lah. Sorry ya, saya masih batuk, masih banyak kahak. Tu kadang-kadang rasa nak termuntah. Minum dulu. 8 bulan 12 juta. Jadi ejen orang je tuan-tuan. Tak payah nak pening kepala buat produk sendiri. Jual produk orang je. Tapi macam SKV ni, dia punya kunci dia adalah recruitment. Kalau you pandai rekrut orang, insyaAllah you boleh fly. Tapi kalau you tak pandai pengaruh orang, you tak pandai tarik orang, jadi susah sikit lah. Sedapnya Fitech. Minum lah kan. Saya hari-hari minum. Memang Fitech ni kalau you ada kencing manis, memang alhamdulillah lah, memang insyaAllah okey lah. Siapa darah tinggi, kencing manis apa semua kan, this one very good. Kita ada banyak, beratus-ratus testimonial. Kan? Dia rasa buah manggis. Kan? Sedap. Alright. So nanti, ni belum masuk lagi part saya jatuh ni. Part kejatuhan saya. Ni kalau cerita ni memang menangis. So tahun 2011 saya start buka cawangan lah. Sebab apa, customer pun makin ramai. Makin ramai ni customer saya ni. Bila kita bagi servis yang bagus tuan-tuan, customer ni dia akan jadi customer yang setia. Dia pergi mana-mana pun dia nak guna kita punya servis. Saya pula macam saya punya culture lah, bila saya buat kereta sewa, saya anggap customer saya ni macam family. So macam dia orang datang, saya tunggu dia orang, saya ambil beg dia orang, saya angkat beg dia orang, masuk dalam kereta, borak-borak. Kalau dia ajak minum kopi pun, kita orang borak lah. Macam family datang ziarah. So customer saya ni dia happy, dia seronok. And then kereta tu, sebelum saya hantar, saya cuci dulu. Memang kereta saya bukannya kereta baru pun, tapi kereta tu bersih lah. So customer ni dia happy, dia rasa macam macam dia disambut, macam ada family datang sambut dia kan. So macam customer saya ni, dia orang pergi mana-mana pun dia orang nak saya yang dia nak sewa kereta dengan saya. Tapi masa tu saya buat kereta sewa dekat Bintulu Sarawak je. Lepas tu saya pun mula-mula tu saya pun cubalah kontak-kontak kawan-kawan yang buat kereta sewa kan, dekat tempat lain. So saya ambil lah kereta dia orang, makan komisen. Tapi masa tu lah banyak yang buat kereta sewa, dia macam dia tak jaga kualiti lah. Dia fikir duit je. So banyak lah saya pun kena tipu, customer saya pun kena tipu kan. Lepas tu saya pun tak boleh jadi ni kan. Saya tak nak lah customer saya kena naya. Contohnya macam customer saya nak pergi ke Miri kan. Miri. Lepas tu saya pun deal lah dengan company car rental ni. Bila dah confirm apa semua, bila customer turun je, telefon supplier tu tak angkat telefon. Mungkin dia tak ada kereta apa semua, dia tak boleh nak handle, dia off telefon. Bapak, memang aku kena maki lah dengan customer kan. Lala saya pun, tak boleh ni. Saya nak buka cawangan saya sendiri lah. So tahun 2011 saya start buka cawangan saya sendiri lah. Tapi saya buka cawangan tu, saya bukannya keluar modal saya. Saya buat JV. Saya buat macam franchise kan. Saya buat macam licensing lah kan. So siapa-siapa yang nak buat kereta sewa, saya sediakan sistem, saya ajar dia apa semua. Masa tu dia bayar dalam 3,000 je. And then dia run lah, saya ambil lah sikit commission kan.
So saya start dekat projek tu dekat Miri, lepas tu saya buka dekat Kuching, dekat KK, lepas tu buka dekat KL kan. So dalam masa setahun saya buka 9 cawangan. Tip nak yakinkan orang tuan untuk beli servis kita, tip nak yakin testimonial kan. You tak payah nak fikir nak cakap produk tu bagus. From the feedback customer. You jual result. You jangan jual produk. You jual result. Kan? You buat servis apa? Kereta sewa, you minta video testimonial customer tu. Benda tu. You tunjuk je video tu, orang tak ada query lagi dah. Kalau you jual produk, you tunjuk testimonial produk. Kan? Tak payah kita nak pening-pening kepala nak buat copywriting canggih-canggih kan. Tak. Result. Alright. Okay, so saya start tahun 2011 saya start buat licensing. Dalam masa setahun saya buka 9 cawangan. 9 cawangan. Tapi saya buka cawangan tu bukannya keluar duit saya pun. Saya guna duit orang. Okay. And then 2012 saya capai 1 juta pertama. 2012 barulah saya tahu saya dah jutawan kan. So nampak tak, saya buat bisnes sewa tahun 2006. 2012 saya capai 1 juta pertama lah. 6 tahun. 6 tahun saya ambil masa untuk buat 1 juta pertama dalam bisnes kereta sewa kan. Alright. Saya jual emas gold bar tuan. Oi, terbaik tu kan. So kalau you jual, apakah testimonial customer you? Apakah result yang customer you dapat? Kan? You ada tanya tak? You pernah minta tak testimonial customer you? Apa yang dia dapat? Testimonial tak kisahlah macam kalau orang simpan gold bar ni, apakah yang dia rasa? Dia rasa secure kan? Tak payahlah cakap berapa banyak dia simpan. Sebab apa, kalau orang simpan emas ni dia seolah-olah dia ada bank dia sendiri. Kan? So dia rasa selamat kan? Duit dia tak hilang. And then kenapa customer beli dengan you? Adakah dia dapat harga lebih murah kan? So you dapatkan testimonial. Saya punya mentor cakap, you kena ada 100 video testimonial. You dah ada 100 video testimonial customer you yang you jual tu. Ada tak? Siapa tak tadi? Arjusa kan? You dah ada tak 100 video testimonial customer you? Kenapa dia beli dengan you? Kan? So you gunakan video tu untuk buat marketing. Kan? Alright. So 2011, 2012 saya capai 1 juta pertama. Oh sorry, lupa. 2011 sebenarnya saya decide untuk berhenti kerja. Saya tengok macam saya punya bisnes kereta sewa pun dah okey. And then masa tu sebenarnya saya masih lagi bekerja dekat universiti. So saya pun masa tu dah bergaduh dengan saya punya bos. Bos saya panggil saya kan. Memang bos saya memang bengang gila dengan saya kan. Sebab apa, bos saya ni, dia kalau boleh staff-staff bawah dia ni, dia boleh tarik telinga. Dia boleh cucuk hidung. Kan. Supaya dengar cakap macam saya ni, aku punya income aku lagi besar pada kau punya gaji kan. Memang dia tak boleh nak cucuk hidung saya. Memang dia tak boleh nak tarik telinga saya. Memang saya buat kepala saya lah. Kan. So saya jenis pantang orang kontrol saya. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Kalau orang cuba pijak-pijak saya, orang cuba tarik hidung saya, orang cuba kontrol saya, memang saya pantang. Siapa kat sini macam tu? Macam saya punya bos ni, dia ada bos yang bagus, ada bos yang tak bagus kan. So bos saya ni, kalau dia boleh kongkong kita, dia boleh kontrol kita, dia boleh cucuk hidung kita, dia boleh ugut kita, dia seronok lah. Itu saya punya bos. Memang semua orang takut. Saya sampai dia suruh saya pergi dia punya office kan, dia marah, lepas tu dia bagi kertas kosong, dia suruh saya sign dekat kertas kosong. You bayang, you pegawai kerajaan, bos you panggil you, bos you bagi kertas kosong kat you, you kena sign kertas kosong tu.
Kalau you nak sign ke tidak? Kan? Belum tuan, saya dropship biasa, baru nak berjinak under company Quantum Meter. Baguslah, tanyalah feedback. Kan? Tanya feedback. Alright. Sama kadang-kadang rasa macam hidup dalam penjara, kan? So memang saya sampai tahap saya punya bos ni panggil saya suruh sign atas kertas kosong. Saya tak tahulah dia nak buat apa. Saya tahulah sebenarnya dia nak masukkan kertas tu dalam saya punya file. Bila saya nak minta naik pangkat ke semua, memang mampus lah, memang takkan dapat. Sebab apa? Saya dah ada rekod buruk. Dia akan tulislah apa saja yang dia tak suka. Itu saya punya bos. So, bila dah jadi macam tu, 2011, berhenti kerja lah. Aku punya gaji pun, income aku pun 10 kali ganda daripada dia punya gaji kan. Pergi mampus lah dia. So, saya berhenti kerja. Saya berhenti. 2011 saya berhenti kerja. Saya bebas. Saya ada freedom. Tak ada orang boleh arah-arah saya. Kan? So 2011 sebenarnya saya dah freedom lah. Tak ada siapa. Saya tak bekerja dengan siapa-siapa. Siapa yang nak macam tu? Siapa yang nak macam tu? Tak ada orang boleh control you. Tak ada orang boleh marah you. Tak ada siapa yang boleh tentukan. You je yang boleh tentukan hidup you. Ada tak sesiapa yang nak macam tu? Kan? Saya 2011 saya dah berhenti kerja. Saya tak bekerja dengan siapa-siapa. Saya bekerja untuk diri saya. Kan? Saya kerja dengan company saya je. Tak ada siapa nak marah saya. Tak ada siapa nak arah saya. Kan? Saya buat je. Saya nak kerja, saya kerja. Saya tak nak kerja, saya tak nak kerja. Ada tak? Kan? So, you kena fight. You kena jangan malu. Jangan bagi alasan, kan? You buat je. You buat. Orang nak kata orang sabotage you apa semua, pergi mampus. Pergi mampus, you buat je. Asalkan you tidak susahkan orang. You tak menyusahkan orang, you tak naik orang kan. You buat je. Saya masa mula-mula tu dah kena halau daripada universiti. Lepas tu kereta hilang tu, tak usah nak kata lah kan. Lepas tu kena warning dengan bos. Kan, macam-macam lah. Macam-macam orang naik kan. Tapi, saya almost give up lah tu. Saya sebenarnya almost give up. Bila kereta saya hilang tuan-tuan. Kereta saya 7 biji hilang. 7 biji kereta saya hilang tuan-tuan. Ya Allah. Kan. So kalau nak fikir give up tu, saya pun almost give up. Saya pun duduk atas katil. Ya Allah. Aku ni berniaga ni. Aku just nak tambah income je. Aku nak bagi anak bini aku makan je. Kenapalah customer buat nanya aku kan. Sewa kereta, curi kereta aku. Lepas tu aku tak boleh nak claim insurance. Bulan-bulan kena bayar apa semua. So saya pun ya Allah. Macam nak give up. Tapi bila saya tengok anak saya, tak boleh. Aku tak nak anak aku susah. Aku tak nak anak aku jadi miskin macam aku. Kan? Saya tengok anak saya, no. Aku tak nak anak aku ikut jejak langkah aku. Aku ni bapak aku dah lah miskin. Takkan anak aku nak follow aku. You all pun sama juga. Kan? Kita ni, bapak kita dah lah miskin. Kita ni dah lah miskin. Takkan kita nak anak kita miskin juga. Kan? So saya tak nak. Saya nak anak saya ni, bila dia besar, dia relax. Ada duit dalam akaun dia berjuta-juta. Kan? Dia tak payah nak susah macam kita. Kan? Dia boleh pergi buat kerja kebajikan, kan? Macam anak orang Cina kan kaya, mak bapak dia kaya. Pergi enjoy sana, enjoy sini. Buat kerja kebajikan. Tapi janganlah kita manjakan dia. Kan? Tapi at least, dalam akaun dia tu ada 10 juta. 10 juta. Kau tak payah kerja lah. Tak ada siapa yang nak boleh cucuk hidung kau. Kan, you buat je. Asalkan you tak menyusahkan orang. Faham tak? So, tapi kita lah kena mula. Kita lah kena fight. Janganlah manja. Tak boleh lah. Susah lah, kan? Malu lah apa semua kan. Aku pergi mampus lah semua tu. Kan, buat je. Alright. So, 2012, saya touch my first million. Lepas tu 2013 business growing. 2012 saya touch 1 juta. 2013 naik jadi 1.7 million lah saya punya sale. 2014 naik jadi 4 juta. 2015 naik jadi 5 juta. So dekat sini saya nak share macam mana saya jadi jutawan. Sebenarnya bila you nak jadi jutawan, ada tak nak tahu macam mana nak jadi jutawan? Ada lagi ke yang mendengar saya punya live ni?
Test 1 2 3 macam makin kurang je kan. Ada lagi? Cuba komen sikit. Saya share tip macam mana nak jadi jutawan. And then saya nampak benda ni dan benda ni berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya perhati, apa yang saya buat. Kan? So the only way untuk you jadi jutawan, you kena bantu ramai orang. Saya yang touch my first million tu, kan? Ingat tak, tahun 2011 saya start buka cawangan. Saya start menyediakan peluang perniagaan kepada orang lain. Kan? Saya macam, yelah dia nak buat kereta sewa, saya ajar dia. And then bila dia dapat income, saya pun dapat juga. Kan? So kita kena bantu ramai orang. Lagi ramai kita bantu, lagi banyaklah income kita. So that's why tahun 2012 saya touch my first million. Sebab apa? 2011 saya start buka cawangan. Saya bantu, saya sediakan peluang perniagaan. And then berkembang. 2013 naik jadi 1.7 million. 2014 naik jadi 4 million. 2015 naik jadi 5 million. Sebab apa? Saya bantu ramai orang. Kan? Macam mana rasa dapat 1 juta? Biasa je. Saya tak ada ubah, tapi memang hidup tu memang saya tak adalah mewah. Saya masa saya touch my first million tu, saya masih pakai kereta buruk tau. Sampai saya punya mentor marah saya. Saya start beli kereta mewah tahun 2013. Betul lah. Itu pun disebabkan kereta yang saya pakai tu banjir, tak rosak. Dulu masa saya dah touch my first million, saya pakai Pro 2 Kembara, kereta lama. Kan? Memang saya pakai kereta buruk je. Sampai saya punya mentor marah, kau ni cakap sembang juta-juta pakai kereta buruk kan. Yalah. Kan, saya hidup saya sempoi. Memang sempoi, tak adalah pakai beli barang mewah apa semua. Tapi saya memang makan tu, melancong tu memang saya tak kira lah. Alright. Masa tu tuan bayar zakat niaga, bayar income, bayar. Kan? Bayar. Tapi yang macam cukai tu saya tak pandai sangat manage. So macam saya bayar zakat, saya ingat bayar zakat tak bayar cukai, tapi sebenarnya kena kan. So saya pun start appoint saya punya staff, dia yang manage lah. Alright. Zakat tu saya macam setiap bulan kita pergi Baitul Mal, bayarlah zakat perniagaan lah. Alright, ada satu kes tu. Kereta saya hilang tau. Kereta saya ni ada orang sewa. Lepas tu orang yang sewa ni, dia ni memang, saya ingat dia ni memang ada menagih dadah kan. So dia sewa kereta saya masa tu Pro 2 Viva. Lepas tu dia gunakan kereta tu untuk angkut besi buruk. Dia pergi kutip besi buruk apa semua, dia pergi jual. Kereta tu hancur tuan-tuan. Hancur. Memang kita call tak angkat apa semua, memang tak dapat. Tapi kereta tu masih dekat kawasan Bintulu lah. Lepas tu saya pun, kita bulan-bulan kena bayar. Income tak ada kan. Ada sekali tu saya cakap kat isteri saya, saya biasa bayar zakat hari Jumaat lah. Hari Jumaat saya cakap dekat isteri saya, jom kita pergi Baitul Mal, kita bayar zakat perniagaan. So nak cerita power tak powernya zakat ni tuan-tuan. On the way saya nak pergi Baitul Mal nak bayar zakat tu, tiba-tiba kereta yang hilang tu depan mata saya. Kereta yang customer sewa ni, yang dia duk angkut besi buruk ni, depan saya. Baru cakap nak bayar zakat. So saya pun potong kereta tu, tahan, buka pintu, tanya dia, kenapa kau sewa kereta ni pun semua tak bayar apa semua, budak ni. Ya tuan, saya nak beli kereta ni pun semua. Aku cakap, dia punya mulut, Allah, busuk gila. Saya tengok kereta tu dalam tu hancur, dia duk angkut besi buruk kan. Betul tak? Tak apalah, kau pergi berambus je. Saya ambil kunci pun semua, ambil kereta balik. And then saya terus masuk dalam kereta, pergi Baitul Mal, bayar zakat, ambil kereta tu, bawa balik, hantar workshop. Repair dekat 5,000 tuan-tuan. 5. Tapi kereta tu memang hancur gila. So nak tunjuk betapa powernya zakat. Baru sebut je nak cakap nak bayar zakat, terus Tuhan tunjuk. Tuhan tunjuk kereta tu depan mata. Kereta tu dah berbulan-bulan dah. Customer ni sewa, kita call tak dapat.
Tiba-tiba baru sebut nak bayar zakat je, tiba-tiba Tuhan tunjuk kereta tu depan mata. Kan. So zakat ni very powerful. Alright. So sama cerita. And then 2012, 2015, 2016, 2016, lepas tu 2017, saya start ada problem. Masa tu kesilapan saya memang buat servis kereta sewa ni memang kita bagi servis bagus lah. Kesilapan saya, alright, nak tahu tak apa kesilapan saya? Yang ni saya pun tak perasan. Saya buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2006. And then 2017 baru saya sedar kesilapan saya. Mana dekat 9 tahun. Dekat 9 tahun baru aku sedar kesilapan aku. Masalah saya masa tu, tuan-tuan. Masalah masa tu persaingan. Okey. Lah SKV pun kami ingatkan bayar zakat. Founder SKV pun ingat kami. Alright. So, ada lagi yang dengar saya punya live ni. Okay, so masa tahun 2017 saya ada problem. Problem saya adalah persaingan. Kan masa tu apa Uber start masuk, Grab start masuk apa semua kan. And then persaingan dalam bisnes kereta sewa pun memang agak sengit lah. Salah satu puncanya sebab apa, bila orang nak belajar bisnes kereta sewa, saya pergi ajar. Lalah dia jadi pesaing saya kan. Okay, so bila bersaing ni, maknanya customer akan compare kita dengan orang lain, dengan pesaing. So masa tu saya pun tak ada ilmu. So the only way untuk saya menang adalah perang harga. Kan contohnya macam orang sewa Viva masa tu kan. Viva sebenarnya standard dia RM100. Saya tengok saya punya pesaing buat RM90. Saya turunkan harga RM80. Lepas tu saya punya pesaing pula tengok saya buat RM80, dia orang pun turun harga RM70. RM70. Lepas tu saya pun tengok dia, wish, tak boleh ni, dia buat RM70, aku buat RM60. So lama-lama kita jadi berdarah. Sebab apa? Perang harga. And then saya pun fikir, macam mana aku nak selesai masalah ni? Takkan aku nak buang harga. Niaga apa macam ni kan? Niaga apa macam ni? Duk perang harga kan? Lalah, customer je untung, kita yang sakit kan? So bila saya perhati, rupa-rupanya kesilapan saya adalah kenapa customer membandingkan saya dengan company lain, sebab saya tidak ada result. Saya tidak ada bukti. Saya tidak ada bukti mengatakan company saya the best company. Kan? So, macam mana saya nak buktikan company saya the best company? The only way adalah from the testimonial, from the feedback. Kan? Saya tak pernah minta testimonial customer. Memang tak pernah. Memang kita bagi servis bagus tapi tak pernah minta. So benda tu yang menyebabkan bila new customer datang, dia orang dia tak yakin. Company kau ni okey lah. Semua nak murah-murah. Alright. So apa yang saya buat? Saya bincang balik dengan tim saya. Kan, saya bincang balik dengan tim saya. Saya cakap, okay, sekarang ni kalau kita nak keluar daripada masalah persaingan harga ni, kita kena betulkan benda ni. First kali, sebelum kita nak dapatkan testimonial customer, feedback customer, kita kena betulkan kita dulu. So daripada proses booking, dia orang ambil kereta, dia orang guna kereta, dia orang return kereta kan. So proses tu mestilah perfect. Sebab apa? Kita nak tanya customer feedback. Kita dapatkan feedback tu bukannya kita bayar pun, memang kita tanya betul-betul. So saya betulkan benda tu. Kita ada website, customer boleh booking, proses booking pun mudah. And then masa dia orang ambil kereta pun memang bersih. Lepas tu tim kita yang hantar pun pakai kemas kan. Lepas tu dia orang guna kereta pun memang dijaga. Dia orang return kereta, ada orang tunggu. Tim saya pun pakai kemas apa semua. So baru kita tanya feedback. So dekat situ kita start dapat feedback. And then feedback tu kita ambil dalam bentuk video. Kita rakamlah video 1 minit, 2 minit kan. So kita gunakan video tu untuk marketing. So customer ni bila yang dia dah guna kita punya servis, dia happy dengan kita punya servis, dia akan menjadi dia akan setia dengan kita. Dia akan guna kita punya servis. Alright. And then dia balik dia akan
cerita dekat kawan-kawan dia, dekat family, kalau kau nak sewa kereta kan, you sewa dengan Greenmatic. You sewa dengan Greenmatic. Alright. Jangan saya baca komen. Masa tu zaman Grab tengah top betul. Ingat nak keluar jogging sambil buat live. Hari ni tak sihat. Oh, semoga. Kalau kita the best brand service customer akan petikai harga. Kalau kita betul? Sekejap Saya bercakap ni banyak kahak. Batuk sampai keluar air mata. Sorry ya, saya masih lagi batuk, masih lagi banyak kahak. Alright, so bila saya buat benda tu, kita bagi servis bagus, customer ni dia happy, dia akan jadi customer setia. Lepas tu dia balik, dia akan cerita. So apa yang berlaku tuan-tuan? Memang kita tak payah nak buat marketing sangat, kita tak payah nak buat iklan sangat. And then customer ni dia akan guna lagi, dia akan repeat lagi, dia akan recommend. So kita punya booking tu makin banyak. And then bila kereta kita memanjang, asyik jalan je, asyik keluar, memang kereta tak cukup kan. Kalau dulu saya duk buang harga semua. So bila kereta tak cukup, saya tak boleh lah buang harga. Sebab apa? Kalau saya ambil booking, kereta saya tak ada, saya nak ambil kereta orang lain, tak boleh. Sebab apa? Harga rendah sangat. So saya start naikkan harga. Saya naikkan harga kan. Sampailah macam Viva tu, daripada saya pernah sewakan RM70 satu hari, naik jadi RM100 sehari. Naik. Lepas tu macam Azia, kita pernah sewa RM80 sehari, kita naik sampai jadi RM120 satu hari. Alright. So bila harga tu naik, macam customer ni dia tak kisah pun pasal harga. Sebab apa? Kalau dia sewa kereta, dia dapat kereta sewa murah, mungkin dia dapat servis tak sama macam company saya. So customer saya yang setia ni, dia tak kisah pasal harga, kan? Asalkan aku sewa dengan Greenmatic, kereta memang TikTok. So harga mahal sikit tak apa. So bila saya naikkan harga, saya nampak this magic happen. This magic happen. Nak tahu tak? Jangan saya baca komen. Sekarang macam mana dengan bisnes kereta sewa? Rebranding ke macam mana? Sebenarnya bisnes kereta sewa saya masa COVID tu sebenarnya masih lagi jalan, tapi memang slow. And then lepas kerajaan announce endemic, memang meletup-letup sekarang ni. Meletup-letup. Cuma masa start tu memang saya tak ada kereta, tak cukup kereta. Start daripada bulan Julai 2000 tahun ni lah. Dengan Ogos saya start rekrut balik tim saya. Sekarang ni saya ada lebih kurang dalam 120 orang. So booking tu masuk, 50% booking tu kita boleh handle lah. Sebab apa? Saya dah ada supplier lah. Tapi saya masih lagi perlukan supplier lah. Saya masih perlukan tim. Saya masih perlukan licensing lah. Saya target saya nak carilah lebih kurang dalam 300, dan coming soon pun kita akan buka koperasi. Kita akan daftar syarikat baru, and then yang ahli-ahli koperasi ni, dia orang boleh gunakan lesen daripada company ni lah. So saya nak melahirkan, insyaAllah lah, doakan, saya nak melahirkan 1000 orang jutawan kereta sewa. 1000 orang jutawan kereta sewa. Dan bisnes kita ni, dia bukannya setakat Malaysia, dia akan pergi ke Brunei, dia akan pergi ke Singapura, dia akan pergi ke Indonesia, insyaAllah. So saya keep recruiting lah. Siapa-siapa yang nak join boleh, tak apa, WhatsApp je saya. Tapi saya charge lah, tahun pertama saya charge 600, every year saya charge 300. Alright. So alhamdulillah tim saya ada yang sekarang ni dia punya income 10,000, ada yang 12,000, ada yang 16,000. Alhamdulillah lah. You nak join, you ada kereta ke tak ada kereta, tak ada masalah. So saya nak bantu siapa yang join ni, saya nak bantu at least sampai satu tahap dia boleh jana income 60,000 ke 80,000 sebulan. Ada tak sesiapa yang nak belajar, nak buat bisnes kereta sewa, nak saya ajar macam mana nak jana pendapatan 60,000 ke 80,000 ringgit sebulan. Kan? Nak join boleh, you WhatsApp saya nanti, tapi pendaftaran tu saya buka sebulan sekali je. Pendaftaran saya buka 25 September ni saya buka. Satu hari je saya buka. Lepas tu daftar, siapa-siapa boleh daftar, tak ada masalah. Cuma bayar RM600 lah. RM600 tu nanti saya bagilah. Saya bagi baju, lanyard, topi, business card semua saya bagi. So you bayar RM600 complete. You dah semua dah ada. Sistem semua dah ada. Kan? And then you ada kereta ke tak ada kereta boleh, tak ada masalah.
And then kalau macam company saya dapat booking, saya ambil 20% lah. Tapi kalau you buat marketing, you dapat customer, saya ambil 1%. And then kalau macam you buat marketing, you dapat customer, you tak ada kereta, you sewakan kereta team kita yang lain, you dapat commission 10%. So macam saya punya sistem ni, bila you join, seolah-olah you ada cawangan seluruh Malaysia. Kan? So modal dia RM600 je. Saya charge RM600. And then every year kalau you nak sambung, you bayar RM300 je. Kan? So sekarang ni ada lebih kurang 120 orang yang dah join. So far ada yang dah start buat duit lah. Ada yang dah baru ni pun ada yang cakap sebulan dapat RM16,000 kan. Okey. Dekat Penang ni pun ada Green Meeting. Ada. Saya punya team orang Cina. Team saya Cina dekat sana. Orang Cina pun join team saya. Chu nama dia. Dia pun masih lagi kerja. Dia kata dia engineer. Ada 5 biji kereta. Sebulan dia punya sale income dia dalam berapa ribu? 16,000 kot. 16,000. Profit dia dalam 5-6 ribu juga lah. Dia masih lagi bekerja kilang. Engineer. Sambil-sambil buat bisnes kereta sewa. Dia punya profit daripada kereta sewa tu 4-5 ribu juga lah. So benda ni boleh. Janji you ada sistem, you ada ilmu. Alright, so sambung cerita. 2015, 2016, 2017 saya ada problem lah, and then saya start betulkan benda tu, and then alhamdulillah saya dah tak ada lagi isu persaingan lah. Persaingan tu tetap ada lah, cuma kita dah tak pening kepala lah pasal orang nak murah-murah apa semua. Saya hanya fokus kepada customer yang setia dengan kita, customer yang nak servis yang bagus je. Alright. So that's why company saya harga mahal. Macam Azia kan. Company saya 120 satu hari. 120. Macam Beza 160. Kalau macam Myvi 140. Memang harga company saya mahal. Tapi customer saya dia tak kisah pun. Tak kisah mahal RM10, RM20. Janji kereta tu memang servis 5 star. Memang saya sampai satu level, kalau customer tu guna saya punya servis, lepas tu dia tak puas hati, saya tak ambil payment. Saya refund balik duit dia. Sebab apa pada saya tak layak ambil duit orang kalau dia tak dapat servis yang sepatutnya. Memang ada customer jugalah, dia complain tau, dia tak puas hati apa semua. So apa yang saya buat, saya refund balik duit dia. Dia pakai kereta tu free, and then next time kalau dia nak sewa kereta, saya bagi free je. Nak tunjukkan kita punya kesungguhan tu. Kan? Memang adalah macam kita tersilap kan. Customer ni booking apa semua, lepas tu kita terlepas pandang, lepas tu customer ni marah-marah. Betul tak apa, saya refund balik duit dia. And then next time dia nak sewa kereta, tak payah bayar. Oh, customer tu happy lah. Happy lah. Sebab apa, memang saya rasa saya tak layak ambil duit customer kalau saya tak boleh bagi servis yang sepatutnya customer dapat. Alright. And then 2018, alhamdulillah, bila customer banyak apa semua, and then 2018 saya tukar saya punya business model lah. Saya start let go kereta-kereta, and then saya rekrut orang yang buat kereta sewa lah kan. So 2019, masa tu 2019, tak silap saya dapat rekrut lebih kurang 7,000 orang yang nak jadi supplier kereta sewa. Oh, masa tu memang seronok lah. Booking masuk je, kita ambil commission, and then pass dekat kita punya team lah kan. Masuk tahun 2020, COVID kan. COVID, memang langsung tak ada income. And then saya pun pekerja pun berhenti seorang-seorang. Kira dekat 2 tahun jugalah tak ada income. And then saya pun tak nak terpaksa lah buat bisnes lain. So saya mula-mula tu saya jual macam-macam produk, sampailah saya join SKV. Alhamdulillah lah, dengan SKV pun sebulan bolehlah dapat dalam 30,000, 40,000 kan commission. And then masuk tahun 2022, endemic, and then bisnes kereta sewa start naik balik lah. So sekarang ni saya run 2 bisnes lah. Satu SKV masih run, but isteri saya yang handle. Yang kereta sewa ni saya just fokus bantu customer, bantu saya punya team lah. Company saya dah tak ada kereta. Company saya kita hanya platform je. Alright. So saya nak cerita lah zaman kejatuhan lah. Masa tahun 2018 lah saya diuji.
Masa tu macam saya ni tak pandai sangat akaun kan. So saya daftar syarikat Sdn Bhd tu tahun 2011. And then kita memang buat audit apa semua, tapi memang mula-mula tu memang tunggang langgang. Masuk tahun 2015, LHDN macam tak puas hati dengan kita punya statement tu kan. So dia datang nak korek. 2018 dia keluar surat. Saya kena penalti lah 230,000. Lepas tu saya pun merayu lah. Memang salah saya lah. Dia silap teknikal je. Kan, silap teknikal. Saya pun merayu minta kurang apa semua. Lepas tu tiba-tiba penalti tu naik jadi 270,000. Bapak gila kan. Aku kerja penat-penat. Memang struggle lah. Sebenarnya company saya ni, dia start tahun 2015. Saya dah start struggle dah. Alright. Zaman kegemilangan lah. Sebelum tahun 2015. Sebelum tahun 2015 memang alhamdulillah buat duit. Sebab apa masa tu GST pun tak ada kan. Memang buat duit lah. Tapi bila GST diperkenalkan, saya punya profit tu memang makin kecil lah. Kan, nak kena ada staff, nak kena bayar GST, nak kena tu bayar ni apa semua. So saya macam-macam dengan KWSP kejarnya, dengan custom kejarnya, dengan LSDN kejarnya apa semua. So sampai saya satu tahap, ya Allah, nak ambil gaji pun tak boleh. Tak boleh sebab apa, duk bayar penalti. Bayar penalti kan. Tapi saya bayar je. Saya bayar sampai tahun 2020. Bila COVID, company saya pun dah tak ada income. Dia orang minta bayar, memang tak boleh bayar. Sebab dah tak ada income kan. Lepas tu saya pun dah start kena saman apa semua. Nama pun blacklist, duit saving saya pun habis apa semua. And then pekerja pun berhenti apa semua. So tahun 2021 tu kira macam saya hancur lebur. Kan, ini cerita kan. 2021 tu memang bisnes saya memang hancur lebur. Dengan tak ada income-nya kan. Lepas tu pekerja pun berhenti. Duit saving saya pun habis. Duk bayar tu bayar ni. Lepas tu saya pun hutang-hutang pun saya tak boleh bayar. Saya dah kena saman. Lepas tu account bank company pun dah kena freeze. Account saya pun kena freeze. Lepas tu saya dah kena blacklist pun semua. Memang hancur lebur. Saya macam nak gila tu. Saya cakap kalau saya cerita ni macam nak nangis. Memang ya Allah macam nak gila. Kenapalah? Apalah dosa aku? Kenapa aku jadi macam ni kan? Saya tak adalah menyusahkan orang kan. Tapi memang bertimpa-timpa kan. Dah jatuh ditimpa tangga, kena hempuk dengan batu lagi, kena sepak masuk dalam lubang, kena kambus hidup-hidup. Macam tu lah saya kan. Orang jatuh ditimpa tangga. Saya jatuh ditimpa tangga, kena hempuk dengan batu, lepas tu sepak masuk dalam lubang, tanam hidup-hidup. Tapi saya bangkit balik, saya fight balik. Saya tak suka orang bagi arahan kat saya. Kan? So kalau you jadi saya, macam mana? Bisnes yang bina bertahun-tahun hancur lebur, pekerja semua berhenti, saving you habis, you kena saman, account bank you kena beku, you kena blacklist. Kalau you jadi saya, you rasa macam mana? Apa yang you buat? Saya sampai tak boleh guna account bank. Kena beku saya punya account. saya hanya boleh belanja pakai Touch 'n Go je. Ya Allah. Bertimpa-timpa. Kalau you jadi saya, you nak buat apa? Account bank tak boleh pakai, kan? Account bank kena freeze, memang tak boleh masuk duit. Maybe saya join politik tu minta bantuan. Tak ada masa. Tak ada masa kan. Itu pun tidak menjamin lah. Nak tahu tak macam mana saya bangkit balik? Jatuh tu satu hal tuan-tuan. Yang paling penting adalah macam mana kita bangkit balik. So masuk tahun 2021 saya pun termenung baring kan. Masa tu lockdown saya pun fikir, Allah, apa benda aku nak buat ni. So saya pun saya nak tak nak saya kena berniaga. Saya kena cari income. Saya ada anak, saya ada isteri, dia orang kena makan semua. Saya tak makan tak apa. Kan? Tapi anak-anak saya, isteri saya kena ada makanan. Tu tanggungjawab saya sebagai suami. Kalau you ingat masa tu tahun 2021 banyak orang bunuh diri. Kan? Banyak orang bunuh diri sebab apa? Hilang kerja, bisnes tak jadi apa semua.
Saya tak sampai ke level tu. Tapi memang stres gila. Memang stres. Isteri saya pun menangis kan. Memang kita orang memang jatuh gila-gila. Memang Tuhan uji. And then saya cakap, aku tak ada pilihan lain. Aku terpaksa berniaga. Aku at least kalau saya boleh dapat RM2,000 sebulan pun saya dah syukur dah tuan-tuan. RM2,000 sebulan saya dah syukur. Saya just nak beli makanan untuk anak-anak saya je tuan-tuan. Alright. So entah macam mana, Tuhan, mungkin juga saya jatuh tu, itu adalah rahmat. Saya jatuh tu, saya tak anggap benda tu sebagai bala ke, sebenarnya itu adalah rahmat. Sebenarnya saya jatuh tu sebenarnya Tuhan nak ganti satu benda yang lebih baik. Kan? Saya ingat, kita jatuh ni kan, account bank kena beku, kena saman, kena blacklist apa semua kan. Ini Tuhan tak sayang kita lah, ini ujian lah, ini mungkin dosa kita. Sebenarnya itu adalah rahmat. Sebenarnya Tuhan nak ganti sesuatu benda yang lebih baik. Betul tak? So you all ni kalau diuji, you ingat satu benda je. Sebenarnya Tuhan nak ganti satu benda yang lebih baik. You just fight je, you just usaha je, you jangan give up. Alright. So saya bila saya jatuh tu memang saya tak ada pilihan lain. Nak berniaga modal dah tak ada. Account bank dah kena beku, kan? Lepas tu saya pun tak macam mana, tergerak hati nak contact saya punya kawan lama, Kak Nini apa semua kan. So saya contact dia, saya cakap saya nak jual produk lah. Macam saya contact dia tu, saya nak jual produk. Jangan saya tunjuk produk yang saya nak jual. Nak tengok tak produk yang ada tak saya bawa? Alamak, saya tak. Oh, ada. Produk yang saya nak jual. Alright, ya saya cari. Ni. Produk ni memang saya bawa. Ni produk dia. You tahu tak benda ni? Alright. So saya contact saya punya kawan Kak Nini lah. Kak Nini ni dia ejen SKV. Alright. So saya contact dia, sebenarnya saya nak jual benda ni. Yang ni sebenarnya dia ni adalah stevia. Dia kalau macam kita nak kawal berat badan kita ambil benda ni lah, zero ni kan. Alright. So saya memang guna stevia. And then saya sebelum tu saya ada masalah berat badan. Berat badan saya memang melampau-lampau kan. So saya memang gunakan stevia ni. And then saya cakap saya nak jual. Tapi masa tu saya tak tahu pula SKV ni berapa modal dia apa semua. So bila saya contact Kak Nini, dia kata sekarang Wahid modal dia RM50 je, RM50. So saya pun daftar apa semua. Tapi lepas daftar tu saya pun tak tahu nak jual macam mana kan. Tapi mungkin rezeki saya, tiba-tiba founder SKV lah. Founder SKV call saya. Ni founder dia. Yang baju merah tu. Kan? Puan Katika. Puan Katika dia call saya. Wahid, you daftar jadi ejen SKV ke? Saya memang kenal Puan Katika ni lah. Sebab apa? Saya belajar dengan mentor saya, Datuk Wira, Dr. Aizan Osman. So, kenal-kenal gitulah. Bila saya daftar, dia pun teruja lah. Wahid, you daftar jadi ejen Ya puan. Okay, datang office. So, saya pun pergilah office dia. So, dia pun ceritalah SKV ni macam mana, bla bla apa semua. Bila saya dengar je, ini SKV punya sistem ni power ni. So, tapi masa tu masih ramai orang tak yakin dengan SKV. Dia punya team pun tak yakin. Boleh ke sistem dia ni kan? Tapi bila saya nampak, ni sistem ni power ni. Sebab apa, saya dah tengok kawan saya buat benda yang sama. Meletup-letup dia sampai 100 juta. Saya kata, tak apa puan. Balik ni saya promote. Saya pun balik, saya buat live. Saya buat live, masa tu saya live kat Facebook. Saya live cerita bla-bla. Lepas tu ada lah, bulan pertama saya dapat rekrut dalam 30 orang. 30 orang, ejen. Tengok, saya live ni daripada pukul 7.30, 8.30, 9. Sejam lebih dah saya jalan. Nampak tak power ni Fightech ni. Fightech ni kalau you minum, stamina je, power gila. Dah sejam lebih saya berjalan. Kan? Steady je kan. Kalau orang lain pancit ni, sambil jalan sambil cakap. So, SKV ni saya syukur, Alhamdulillah. Sambil-sambil saya guna, sambil-sambil saya buat duit, sambil-sambil saya sihat. Saya ingat orang lain umur 40 macam saya ni, jalan kaki cakap 15 minit dah pancit dah. Kan? Itu kelebihan dia. Memang you stamina, power apa semua. So mungkin you reverse you punya umur tu 10 tahun. Sama Titan, betul. Saya memang Titan dululah. Tahun 2017 sampai tahun 2020. Lepas 2020 COVID je, saya tak boleh nak sambung lah, tak ada duit kan.
So saya pun jumpa Puan Kartika, and then balik tu saya terus buat live. So saya ni mungkin kelebihan saya lah. Kelebihan saya boleh tarik orang. Saya boleh tarik orang. So bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang. 30 orang. Kawan-kawan saya lah. Tapi dia orang masuk pun bukannya buat sangat pun kan. Tapi tak apa, saya buat je. Saya buat 4 bulan pertama lah. 4 bulan pertama saya join SKV. Paling tinggi sale saya dalam 14,000. 14,000 kan. Lepas tu saya punya commission paling tinggi lah, tak sampai 3,000. 2,000. So asalnya saya cakap dekat founder SKV, Puan, kalau saya dapat RM2,000 sebulan pun dah okey dah. Saya nak bagi duit, saya nak beli makanan untuk anak-anak saya. Saya masa tu saya memang dah tak ada duit lah tuan-tuan. Memang saya jatuh gila-gila. Ini cerita saya, cerita betul. Macam mana saya daripada bisnes meletup-letup, bila COVID memang jatuh macam nak gila. Memang saya start from zero tuan-tuan. Jatuh tu satu hal, tapi yang penting sekali adalah macam mana saya bangkit. Masa saya last tu tuan-tuan, ya Allah, memang stres tuan-tuan. Masa saya last tu orang duk call kan, minta hutang, minta bayar apa semua. Saya macam mana aku nak bayar, aku pun dah tak ada duit kan. Kalau you tengah-tengah you duk promote barang, tiba-tiba orang call minta duit. You jadi apa? Mesti you down lah, mesti. Tapi saya down tu letak tepi lah. Yang penting aku fokus buat duit. And then macam siapa-siapa yang saman saya tu, saya appoint lawyer. Minta lawyer saya ni bincang apa semua kan. So dah benda dah jadi, nak buat macam mana kan. So saya serah dekat lawyer lah. So saya fokus buat duit lah. Kita macam kalau you ada masalah kan, ada masalah you jatuh apa semua, memang ada orang minta apa semua, you appoint satu orang lawyer ke semua, minta dia tolong runding. And then you fokus buat duit je. You faham tak ni? Sebab apa dekat luar sana mungkin ramai orang yang tengah jatuh, struggle apa semua kan. So you pun ada orang minta hutang apa semua kan. So kalau you fikir benda tu, you pun stres kan. So macam saya, apa yang saya buat adalah saya appoint lawyer, minta lawyer ni communicate dengan orang yang saya hutang tu. Kau runding lah apa semua. Runding. And then saya fokus buat duit je. And then kita ada duit, kita bayar pelan-pelan. Alright. Saya Alhamdulillah, lawyer ni macam dia tahu saya jatuh kan. Saya cerita Tuan Khairul nama dia. Tuan, saya bisnes saya teruk lah apa semua. And then dia pun tahu saya punya kedudukan. Tak apa Tuan Wahid. Ada fee yang kena bayar, saya bayar lah. Ada fee kata tak apa Tuan Wahid. Nanti bayar kemudian lah. Kan? So macam tu lah. Alright. So lawyer fee tu saya just bayar. Macam kos-kos mahkamah lah. Maksud kalau macam saya ada duit, saya bayar je lah berapa kan. Alright. So paling-paling saya bayar kalau macam upah dia pun tu 1,000, bayar 1,000 macam tu lah, lebih kurang kan. Dia ikut case by case lah. Tapi saya tak pening kepala lah. Saya just fokus buat duit je. Alright. And then tahun 2021 saya buat. Alhamdulillah saya dapat rekrut lebih kurang dalam 600 orang agent. And then masa tu sale saya dalam 3.5 juta. Commission saya dalam 250,000. Bayangkan, saya daripada memang from zero, memang jatuh terduduk, langsung tak ada duit. And then saya bangkit balik dengan SKV. Sebulan, setahun tu, 11 bulan saya punya commission 250,000. Maknanya sebulan saya punya profit tu dalam 20,000 sebulan kan. Alhamdulillah lah. Siapa nak bagi kan. Lepas tu masuk tahun 2022, saya punya agent pun dah bertambah, dah jadi 800 lebih. Saya punya total sale lah 8 bulan dalam 12 juta. Saya punya commission pun dalam 350,000. Sebulan dalam 40,000 kan. Memang bisnes SKV ni dia bagusnya, modal dia rendah. Lepas tu kita tak payah nak pegang stok. Lepas tu macam HQ memang bagi training gila, banyak gila. Bahan marketing banyak gila. Kita just guna produk, kita share je. Orang beli, kita jual. Orang nak jadi ejen, kita rekrut dia. Kan? So saya punya downline, total downline saya ingat lebih daripada 15,000 lah. Kan? Best car tuan sampai lupa nak ke pasar. Oi, nak pergi pasar lupa lah. So itulah cerita saya. And then alhamdulillah sekarang ni bisnes kereta sewa pun dah jalan balik. And then tapi bisnes kereta sewa ni saya buat macam fardu kifayah je lah.
Saya tak ambil untung apa-apa. Saya just siapa nak belajar saya charge RM600. Tahun pertama every year saya charge RM300. Lepas tu setiap sale yang diorang dapat tu saya ambil 1% je lah. Tak ada untung mana-mana. Sebab apa? Saya memang buat duit dekat SKB. Yang ni fardu kifayah je lah. Sebab apa? Saya dulu susah. Saya dulu kerja makan gaji, memang struggle. Saya bangkit, saya naik dengan kereta sewa. Sebab apa? Dekat luar sana, saya rasa ramai orang dekat luar sana yang sama macam saya. Kerja makan gaji, duit tak cukup semua, tapi dia ada kereta. So, kalau dia nak buat kereta sewa ni tak ada orang nak ajar. So, saya ajarlah, saya ajar apa semua. Sampailah, saya target lah. Siapa yang join team saya ni, dia boleh buat sale sampai RM60,000, RM80,000 sebulan kan. And then bila dia dah kaya tu, saya nak dia pun bantu orang lain lagi. Kat area situ tak ada anjing ikut ke? Anjing sini okey je. Anjing ni kalau kita lari dia kejar. Kan kalau kita tak lari okey je. Alright. So saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya. Bye bye. Assalamualaikum.